أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama sekali saya merakamkan juta terima kasih atas kesudian jemaah untuk menjadikan isteri saya ini untuk tuan-tuan bangsa agama. Saya sebetulnya untuk mengatakan tuan kebesaran dalam hati ini wujud sampai saya telefon Mubarak jemaah yang aku datang nak keluar tempat saya takkan nasib wali tentu jemaah yang datang dari itu terus jemaah tanah yang tak ke sini lagi risau dia. Jadi bila tuan Zul ni khusus saya kata jemaah nak masuk, saya dia sangat bagi bersih saya dikemaskan. Jadi tuan-tuan yang diberikan oleh Allah SWT, pada malam ini saya nak bercerita pada tuan-tuan ini betapa pentingnya masa. Sebab Allah SWT ini telah bersumpah. Sumpah ni bermakna satu benda yang tak mahu dia bersumpah. Dia kalau politik tu dia dipanggil SD kan, bermaknanya menyokong dia untuk membina kerajaan tu, dia sumpah. Sumpah dia bermakna dia menyokong. Dan Allah SWT sebut beberapa perkataan ayat tu dalam Al-Quran berkenaan dengan masa. Yang masyhur tu wal-asr wal-duha. Jadi tuan-tuan, apabila kita bercerita tentang masa, masa ini merupakan satu benda yang abstrak, yang benda yang tak nampak. Masa, benda yang tak nampak. Kemudian sebagaimana dan masa ini dia bergantung kepada dua kawakib yang besar. Tanpa dua kawakib ini maka masa itu tak boleh. Saya bagi contoh pada tuan-tuan ini mudah je tuan-tuan. Dia kata macam mana? Sekarang saya berada di dalam rumah ini. Kita boleh bercakap saya berada di dalam rumah ini kerana dalam itu bergantung kepada rumah. Tetapi sekiranya rumah itu tidak adalah di dalam. Saya sekarang duduk di atas kursi. Maka saya duduk di atas kursi kerana kursi ini wujud. Namun apabila kursi ini sudah tidak ada, maka tidak adalah kursi itu tadi. Maka begitu masa. Masa ini dia bergantung kepada Al-Kawakib ini, iaitu bergantung kepada bulan dan matahari. Maka yang dipanggil waktu subuh, dikala matahari nak muncul, yang dipanggil syuruk itu apabila bola matahari dah cecah permukaan. Apabila bola matahari itu dinaik dipanggil isyraq, subuh dah habis. Apabila naik sepegalah dipanggil duha. Apabila gelincir matahari dipanggil sebagai zuhur. Apabila satu bayang setengah dipanggil asar, tenggelam matahari dipanggil maghrib, hilang muka merah dipanggil isyak. Maka masa ini adalah bergantung kepada matahari. Maka apabila matahari tidak adalah masa. Begitu juga bulan. Bumi ini dia berputar dalam masa yang sama, dia berpusing. Dia berputar, dia mengambil masa 24 jam satu putaran, dan dia mengelilingi matahari ini mengambil masa setahun. Dalam masa yang sama, bulan ini dia mengelilingi bumi. Dia macam mana dia akan, kalau kita belajar dalam bentuk dalam al-falak, dia mengelilingi bumi ini, dia akan pergerakan dia macam bola lapan. Dia begitu. Maka tuan-tuan yang mulia, daripada anak bulan dia akan sebagaimana yang kita sebut bulan purnama tanggal 15 sampailah bulan gelap mengambil masa sebulan. Sekiranya bulan ini tidak adalah yang dipanggil bulan Muharram, tidaklah ada yang dipanggil bulan Safar, tidak adalah yang dipanggil Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, dia tidak ada. Maka masa ini bergantung kepada dua kawakib ini tadi, yaitu bulan dan matahari. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, maka berbalik kepada tadi ini bahawa Allah SWT telah bersumpah demi masa. Maka apa yang Allah Ta'ala sumpahkan? Allah Ta'ala sumpahkan semua manusia ini dalam kerugian. Tak kekacau ni tadi.
Allah Ta'ala bersumpah, semua manusia, semua adalah dalam kerugian. Maksudnya itu apa? Semua yang ada di sini ni adalah orang yang beragama Islam. Contohnya begitulah. Selain daripada itu adalah kafir. Bahawa semua manusia ini dalam keadaan rugi. Maka siapa yang bercakap? Allah Ta'ala yang bercakap. Maka tuan-tuan yang mulia, kalau kita menceritakan tentang pengisytiharan, macam tuan selalu meniaga lah. Yusuf selalu meniaga, Yusuf askrim. Dia balik, dia bagi tahu isteri dia, hujanlah hari ini, maka hari ini perniagaan abang tak untung. Kerana dia tu perniagaan sebagai seorang penjual aiskrim, mungkin dia buat aiskrim itu bermodalkan RM50, rugi dia sekitar RM30. Mungkinlah, saya pun tak mahir dalam benda-benda meniaga aiskrim ni tadi. Namun satu orang pula tu, dia ni berniaga apa? Berniaga kedai runcit. Perniagaan rugilah dia kata, perniagaan rugi. Kerana perniagaan itu modal itu lebih besar daripada penjual aiskrim. Maka bila dia rugi ni tadi, mungkin rugi dia 200, 300, mungkinlah. Kemudian satu orang pula ni, dia ni melibatkan diri di dalam kontraktor binaan. Dia bila dia tu dia masuk tender, dikata tu harga besi tu rendah, simen sekampit baru RM21, dia masuk tender dapat dibuat tidak semena-mena harga barang naik, maka dia kata rugi. Kerana modal dia itu RM200,000, mungkin setengah juta, dia bercakap rugi ni tadi, mungkin kerugian dia itu mencecah puluhan ribu ataupun ratusan ribu. Sebab yang istihad itu tadi adalah kontraktor, bukannya penjual aiskrim. Kerana kontraktor. Tetapi apabila satu orang ni korporat besar, dia mempunyai taraf holding dan sebagainya, korporat besar, dia ekspor, import, ekspor kan, dia peniaga dia multi-million. Sekali dia ship barang sampai nilai dia sampai 50 juta kan. Kemudian korporat ni cakap, company kita ni rugi lah. Kerana dia itu modal ni besar, yang mengisytiharkan itu korporat, maka kerugian yang ditanggung itu mungkin sampai 10 juta, mungkinlah 20 juta. Kemudian apabila pula kerajaan ini yang mengisytiharkan, kerajaan mewartakan bahawa kerajaan KDK itu terdefisit, ataupun dikata dipanggil busra saham, tak saya tak faham sangatlah, menjual. Maka kerana yang mengisytiharkan itu kerajaan yang memerintah, maka dia punya pengisytiharan itu melibatkan bukannya puluhan ringgit, bukan ratusan ringgit, bahkan bilion-bilion ringgit. Apabila kita kena membayar hutang, contohnya yang dibuat oleh pihak tertentu sehingga 20-30 maka kita kena membayar sampai 50 bilion. Ya Allah, bermakna itu dah main bilion, tak terhitung. Jadi saya pernah mendengar ceramah dikata bahawa 1 bilion ini, kalau duit itu RM1, disusun 1 bilion ini, dia punya pusing. Jadi kalau kita RM1 ini, susun memanjang, dia boleh pusing duit RM1 ini. Maka tuan-tuan yang mulia, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah cerita di dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, semua manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang menceritakan tentang demi masa semua manusia dalam kerugian, yang bercakap itu bukannya penjual aiskrim, bukannya pedagang kedai runcit, bukannya kontraktor kelas F, bukannya kelas company holding, bukannya korporat yang ekspor import, bukannya kerajaan, tetapi yang mengisytiharkan itu adalah siapa? Itulah zat Allah yang tunggal, yang mentadbir alam semesta yang tidak ada awal dan akhir, mengisytiharkan semua manusia dalam keadaan rugi. Maka perlulah diketahui bahawa apabila Allah telah menyatakan bahawa semua manusia itu rugi, kerugian ditanggung oleh manusia ini bukannya RM10, bukannya 10 juta, bukannya bilion, tetapi nilai yang tidak ada tolak balik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut bagaimana semua manusia dalam keadaan rugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Maka tuan-tuan yang mulia, yang dipanggil hayat ini supaya kita tidak rugi, yang dipanggil penghidupan. Dia ini begini. Penghidupan ini apa? Dia ini dimulai dengan kelahiran, disudahi dengan kematian. Maka jarak di antara sini dengan sini, antara lahir dan mati, inilah penghidupan. Dan penghidupan ini tuan-tuan yang mulia, dia ni ada yang dipanggil sebagai rukun iman. Apa yang dipanggil rukun iman ni nak kena ulang kaji balik ni. Revision dipanggil. Rukun Islam 5 perkara. Rukun iman 6 perkara. Yang rukun iman, rukun Islam itu tadi tu yang Jibril datang kepada Nabi SAW dalam keadaan yang kemas. Dia bertemu Nabi lutut dengan lutut, lalu bertanya kepada Rasulullah, apakah itu dipanggil Islam? Maka Nabi pun SAW, Islam itu tertegak atas 5 rukun, bahawa aku ini hamba-Nya serta Rasul-Nya, mendirikan solat sebagaimana itu. Apa rukun, apa itu iman? Kemudian apa itu Islam? Kemudian tuan-tuan, yang dipanggil Islam itu, yang dipanggil ihsan itu, yang Islam itu yang pertama, iman yang kedua, yang ketiga itu ihsan. Ihsan itu adalah seolah Allah, aku melihat Allah. Paling lemah Allah melihat aku. Itu dipanggil ihsan. Maka yang dipanggil ihsan ini, penghuraian dia itulah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ihsan. Justru itulah kita kena melengkapkan 3 perkara ini tadi. Islam, iman dan ihsan berbanding kepada iman. Maka iman ini adalah 6 perkara. Bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, bersaksi bahawa malaikat, para nabi, malaikat, wujudnya malaikat, yakin kepada, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada qada qadar, beriman tentang wujudnya hari kiamat. Ini kalau kita tak berdivision ni, kadang-kadang bila ditanya apa berapa rukun iman, kita dah lama tak sebut, kan budak-budak dimahir. Kadang-kadang kita tercungap-cungap juga, kita tercungap balik kan. Maka tuan-tuan yang mulia, maka yang dipanggil antara lahir dan mati itu, itulah penghidupan. Namun Allah Subhanahu wa taala letakkan qadar dan qadanya. Qada dan kadarnya kepada hamba-hambanya mengikut ketetapan Allah. Kadarnya. Apa kadarnya? Ada yang Allah Subhanahu wa taala bagi dia kadarnya lahir kat dunia terus mati. Ada yang Allah Taala bagi kadarnya itu penghidupannya sampai 1000 tahun. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, ada, dan Nabi SAW mengatakan umat dia di antara kadarnya, qadanya ini tadi kadar. Kita minum ni berapa kadarnya? 2 gelas. Kadarnya kita ini adalah 60 ke 70 tahun. Singkat antara lahir dan mati, maka itulah penghidupan. Dan penghidupan ini singkat. Singkat penghidupan ini. Tetapi dalam kesingkatan ini tuan-tuan, kalau kita tidak mengisi apa yang Allah SWT mahu, maka natijahnya adalah kesesamaan buat selama-lamanya. Namun apabila di antara hidup dan mati, kadar ini sikit, kita mengisi sebagaimana yang dituju ajar oleh baginda Nabi SAW, maka kita beroleh kesenangan buat selama-lamanya. Maka tuan-tuan yang mulia, apa yang kita nak ringkaskan di sini tuan-tuan? Kita di dalam satu kelas. Contohnya dalam satu kelas, tuan-tuan pun dulu sekolah sampai ke tingkat 5, tingkat 6. Saya sekolah sebetulnya sampai tingkat 3. Sebab saya masuk tentera, masuk AFAD, menyambung belajar kat sana, dia tak dipanggil tingkat. Dipanggil kat sana tahun 1 tahun. Masuk kelas. Maka tuan-tuan, saya nak cerita, di dalam kelas saya, waktu saya di Malaysia, ada yang sampai keluar sampai sekarang masih lagi dalam tentera. Laksmana Adicong, Laksmana Muda, kena wujud juga ni. Laksmana Madya, Laksmana dia kan tu. Laksmana pertama, Laksmana Muda, Laksmana Madya, baru Laksmana. Sebab lama tak sebut dalam tentera ni, kadang-kadang ni penterus juga Brigadier General.
Major General, Lieutenant General, baru General. Laksamana pertama 1 bintang, Laksamana muda 2 bintang, Laksamana dia 3 bintang, Laksamana baru 4 bintang. Dia 2 bintang. Satu kelas. Yang lain yang di tentera darat satu kelas juga. Rasid Lieutenant Colonel. Ada pula satu kelas yang lain